Sekarang Sekarang boleh dengar ke? InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini. Minta maaf semalam kita terpaksa tangguh perjumpaan, dan insya-Allah pada malam ni kita akan ada satu tajuk berkenaan dengan perhambaan manusia di dalam sistem mulkan Jabriyah. Macam mana kita ni dijadikan hamba oleh sistem. Pada hari ini kita akan bincang tajuk malam ni insya-Allah, yang mana daripada perhambaan itu dia menjadi penjara. Penjara Al-Masih Dajjal. Kita akan bincang malam insya-Allah. Pada hari ini alhamdulillah kita akan sambung daripada perbincangan kita dengan sifat-sifat Jilul Mau'ud, iaitu sifat-sifat generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu generasi yang digambarkan sebagai yang akan diselamatkan oleh Allah, dan generasi yang akan mendapat kemenangan. Jilut Tamkin, disebut juga Jilut Tamkin, iaitu generasi yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jilul Mau'ud dah ada 5 ciri-ciri yang kita telah beri pada masa yang lepas. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat kepada ciri-ciri yang ke-6, sifat-sifat yang ke-6, iaitu sifat generasi yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta tuan-tuan puan-puan cuba rujuk semula kepada sifat-sifat yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima, dan mudah-mudahan kita akan cuba membina kekuatan untuk menuju kepada kemenangan. Sebab saya bincang dengan kawan-kawan ramai, ustaz-ustaz, ramai juga kawan-kawan yang ada yang mengkaji, ada yang meneliti. Kita dapati bahawa memang kita berada sungguh-sungguh di era di akhir zaman, dan kita sama-sama merasakan bahawa kedatangan Al-Masih Dajjal, kedatangan kita kata kebangkitan telah semakin dekat. Dan inilah yang kita nak sama-sama rasa, dan mudah-mudahan kita akan mempersiapkan diri kita. Kerana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Jadi Al-Masih Dajjal ni sebenarnya adalah merupakan kita kata sebagai yang akan membawa fitnah yang terbesar kepada orang beriman terutamanya lah. Dan mereka telah bersedia sebelum lagi daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir Rasulullah sallam dah buat dah macam-macam. Mereka dah prepare lah. Sebab itulah kita lihat kenapa Nabi Isa alaihissalam disalib. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disalib? Kerana dalam kitab mereka memang menggambarkan kepada kita bahawa mereka adalah mereka yakin bahawa
Nabi Isa akan membunuh Al-Masih Dajjal. Itu dalam kitab dia lah. Jadi bila dia tahu Nabi Isa akan bunuh Al-Masih Dajjal, maka salah satu dari perancangan mereka ialah membunuh Isa sebelum Isa membunuh Dajjal. Maka sebab itulah digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana keadaan Isa yang telah cuba dibunuh tapi telah diangkat oleh Allah ke langit, dan sebenarnya mereka mahu membunuh Isa kerana mereka mahu memastikan raja mereka Malik Messiah itu datang di akhir zaman. Dan sebagaimana yang kita tahu ceritanya, mereka masih ingat Isa ni, mereka masih ingat Isa dah mati. Orang Yahudi ni masih lagi yakin bahawa Isa dah mati, walaupun dalam Quran sebut dia tak yakin dengan Quran, dia yakin dengan kitab dia. Jadi dia yakin dengan kitab dia bahawa Isa masih lagi sudah mati, walaupun dalam Quran sebut dia tak yakin dengan Quran, dia yakin. Dan di sinilah kita lihat bagaimana akibat daripada keyakinan itu, mereka yakin mereka akan menang, mereka yakin Masiah akan keluar dan tak lama lagi akan keluar. Sebab itu dalam hadis-hadis akhir zaman Nabi menggambarkan, ada masanya Nabi sebut Dajjal, ada masa Nabi sebut Al-Masih Dajjal. Gitu kan. Jadi bila disebut Al-Masih Dajjal, maka yang itu adalah merupakan menunjukkan kepada Dajjal yang sebenar. Dan bila Rasulullah SAW menggambarkan menyebut tentang Dajjal, maka itu mungkin Dajjal-Dajjal yang lain, 30 Dajjal yang lain. Jadi Dajjal-Dajjal yang lain tu telah pun sebahagiannya telah keluar. InsyaAllah saya akan cerita malam ni sikit berkenaan dengan fitnah-fitnah tu. Pada hari ini kita akan melihat kepada satu tajuk. Sebelum kita pergi, kita sama-samalah membetulkan niat kita. Kita membetulkan niat kita untuk supaya ilmu yang ada pada kita ini benar-benar dapat dimanfaatkan, benar-benar mudah ingatlah. Kita belajar, kita dengar ceramah ke, tazkirah ke, susah nak ingat kan, susah nak ingat. Ada 3 perkara saya dah sebut dah dalam Zoom yang lepas. 3 perkara yang mesti ada pada kita persiapan untuk kita menjadikan ilmu-ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita dapat ini sebagai suatu yang akan membina kekuatan kepada kita, menjadi suatu yang kita boleh mengingat, mudah mengingat. Yang pertama sekali mestilah ikhlas. Kita belajar, kita mendengar, kita dengar tazkirah, baca Quran, mesti ikhlas. Sebab apabila kita telah ikhlas, maka pada masa itu insya-Allah ia menjadi roh kepada amal tersebut. Amal akan diberikan keberkatan dengan ikhlas. Hidup dengan ikhlas. Maknanya kita buat sikit tapi Allah bagi banyak lepas tu. Banyak kebaikan dia. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ni kita dah bincang banyak lah. Kita bebas daripada syirik. Ikhlas ni bebas daripada syirik. Maknanya niat kita buat sesuatu kerana Allah sahaja. Kalau ada kerana lain, maka dia akan menjadi mensyirikkan Allah. Contohnya kita puasa kerana Allah, kerana nak sihat, dua-dua. Jadi kita tak boleh puasa kerana Allah dan kerana nak sihat, tak boleh. Kita puasa kerana Allah sahaja, lillahi ta'ala. Dan sihat kita minta ke Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan pada aku. Minta tak apa, tapi bukan puasa kerana sihat. Sembahyang duha kerana nak kaya, kerana Allah, kerana nak kaya. Kerana nak kaya, maknanya kalau tak kaya kita tak sembahyang. Jadi kita sembahyang duha bukan kerana kaya, tapi kerana Allah. Bila kerana Allah, kaya boleh minta tak? Kaya boleh minta, mintalah pada Allah. Kita boleh minta fadail ataupun fadilat kepada sesuatu amal, minta pada Allah. Contohnya kita kata kita nak pandai, minta pandai. Kita nak ilmu, minta ilmu. Kita nak kaya, minta kaya, minta pada Allah. Tapi bukan ibadah kerana nak kaya, kerana kita nak berilmu, tak boleh. Dia mensyirikkan Allah. Dia panggil syirik qasad. Syirik qasad, syirik dalam niat. Begitu juga syirik tawajuh. Syirik tawajuh ni maknanya kita sembahyang kerana Allah, tapi pada masa yang sama supaya orang tengok kita, orang nilai kita. Kita menghadap juga pada orang, tawajuh. Kita sedekah kerana Allah, tapi pada masa sama supaya orang pilih kita jadi ketua. Maka kita sedekah, kita buat satu majlis, cek besar-besar, supaya orang nampak kita ni jenis orang bersedekah, supaya orang pilih kita. Maka ni syirik tawajuh. Allah tak terima. Allah tak terima amalan ni. Allah hanya terima amalan yang dibuat hanya kerana Allah saja. Lillah wahdah.
kerana Allah sahaja, faqat. Itu saja. Kalau kita buat kerana lain tak boleh. Maka kita kena betulkan niat kita. Kan? Kalau kita buat sesuatu supaya kita dapat sesuatu, dengan kita hajat minta pada Allah tak apa, tapi bukan kerana tersebut. Maknanya apa? Maknanya kalau kita bersembahyang, kita berpuasa, kita beramal, Allah tak bagi yang kita minta. Allah tak bagi kaya, Allah tak bagi sihat, Allah tak bagi yang kita minta. Kita masih lagi buat amal tersebut. Maknanya kita masih sembahyang, masih puasa, masih lagi melakukan amalan-amalan tersebut. Kenapa? Kerana kita buat kerana Allah, bukan kerana harta. Jadi kita berdoa, begitu juga doa, tak dapat-dapat, bertahun-tahun doa, tak dapat-dapat. Maka kita doa pun kerana Allah, bukan doa kerana sakit. Doa kerana nak kaya. Doa pun kerana Allah. Jadi sebab itu walaupun kita tak dapat apa yang kita minta dalam doa-doa kita, kita tetap minta juga, sebab doa tu kerana Allah. Saya berdoa kerana Allah. Allah nak bagi, Allah tak bagi, itu hak Allah. Tapi saya tetap berdoa, kerana itu adalah menjunjung perintah Allah. Kerana itu adalah nak dapat redha Allah. Itu baru maksudnya ikhlas. Jadi belajar pun begitu juga. Nombor satu, belajar kalau dia nak barakah mesti ikhlas. Kenapa belajar? Supaya saya ni mendapat redha Allah. Macam mana nak dapat redha Allah tu? Saya nak gunakan ilmu tu, saya nak amalkan ilmu tu, saya nak sampaikan pada orang. Ilmu tu kita nak amalkan jadi ibadah. Ilmu tu kita nak amalkan, baru ilmu jadi ibadah, baru ilmu bermanfaat. Jadi ini kita nak kena tengok, kena betulkan. Ini nombor satu. Kenapa seseorang tu dapat hidayah Allah ketika dia belajar, tazkirah, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua ialah tawaduk. Sifat yang kedua tawaduk. Tawaduk ni rendah diri. Hidayah Allah akan singgah pada hati yang rendah pada Allah. Hati yang sombong, hati yang rasa baik, hati yang rasa dah tahu, aku dah tahu dah apa ustaz nak cakap. Ustaz ni nak cakap apa, aku dah tahu dah. Tajuk pun aku dah tahu. Malahan aku lebih baik lagi sampaikan daripada ustaz tu. Contohlah kan. Kita rasa saya lebih baik lagi menyampaikan daripada ustaz tu. Ustaz tu sampai tak ada apa pun. Aku sampai lagi bermakna. Bila kita merasa diri kita baik atau lebih baik, ataupun kita sombong pula, menyombongkan diri kita, maka pada ketika itu kita tidak tawaduk dan tidak bertawaduk, maka pada masa itu ilmu tidak akan singgah pada kita. Itu yang orang pergi usrah sampai berpuluh tahun tak meningkat-ningkat. Itu yang orang dengar khutbah berpuluh tahun, dengar khutbah tidur je, tidak meningkat-ningkat. Dia dengar sikit tidur, yang sikit tu pun dia tak boleh amal. Kenapa? Kerana hidayah tidak singgah kepada hati dia. Masuk telinga kanan, terkeluar telinga kiri. Bagian mencurah air di daun keladi. Itu semua adalah akibat hidayah tidak singgah dalam hati dia. Kenapa hidayah tidak singgah dalam hati? Kerana dia bersifat tinggi diri. Dia rasa dia baik, dia rasa dia dah tahu. Aku dah tahu dah. Dia nak cakap ni benda aku dah tahu dah. Aku boleh cakap lagi baik daripada dia. Kita rasa tinggi. Jadi hidayah Allah tidak akan singgah di tempat yang tinggi. Dia lalu je. Rahmat Allah, dia akan lalu je. Macam kata air yang turun, air ni rahmat, air yang turun daripada gunung, dia akan lalu sampailah dia berkumpul di tempat paling rendah sekali. Paling rendah sekali, yang paling bawah sekali. Jadi apabila dia berkumpul di tempat paling bawah, barulah boleh dimanfaatkan oleh manusia. Apa yang dimanfaatkan oleh manusia? Dia boleh minum, dia boleh masak, boleh gunakan air itu untuk tanaman, boleh gunakan air itu untuk penternakan dan sebagainya. Tapi kalau air itu lalu je, maka air itu hanya akan membawa tanah runtuh, akan membawa banjir. Dia lalu je. Air yang lalu tidak berhenti kat situ. Mungkin tanahnya basah, daripada kering basah lah, tetapi tidak ada rahmat Allah. Hidayah Allah juga begitu. Bagi hati yang sombong, hati yang rasa dirinya tinggi, aku dah tahu. Hati yang rasa berilmu, aku berilmu, dah rasa dah perasaan-perasaan sombong, maka hati itu dia dengar ceramah, dia dengar kuliah, tetapi dia hanya rahmat Allah hanya lalu saja kat hati dia. Masa dia dengar tu adalah rahmat lalu, tapi habis tak ada dah. Sebab tu kita kena rendahkan hati kita pada kebenaran Allah. Kita kena tawaduk, rendahkan diri kita. Kalau kita tidak rendahkan diri kita, kita tak dapat hidayah Allah. Walaupun kita dengar kuliah, macam-macam kuliah kita dengar,
kan, di YouTube, macam-macam kuliah ada. Tapi tak satu pun yang betul-betul melekat dalam hati kita. Tazkirah kita. Kita baca Quran pun sama juga. Jadi kita kena lihat, rendahkan hati. Sebab itu dalam tarbiyah Islam, Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang tawaduk, yang rendahkan diri mereka, rendahkan hatinya pada kebenaran Allah, maka orang-orang inilah yang akan mendapat hidayah Allah. Dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah kita beramal. Maknanya kita dapat ilmu, fikir macam mana nak buat, fikir macam mana nak laksanakan. Contohnya bercakap tentang keimanan. Marilah kita beriman pada Allah, marilah kita memperbaharui niat kita. Kita fikir macam mana nak memperbaharui niat kita. Kita fikir macam mana nak beriman pada Allah. Marilah kita bertakwa, macam mana nak bertakwa. Kita fikir macam mana nak buat. Dan kemudian macam mana nak sampaikan. Buat dan sampaikan pada orang. Inilah, kan? Maka hidayah Allah akan bersama kita. Ilmu akan bersama kita. Dan akibat daripada bersama kita itu, insya-Allah, barulah kita boleh meningkatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Allah tak sayang kita. Allah sayang kita Ar-Rahman, sayang secara umum. Allah sayang seekor ayam. Seekor ayam dengan Allah sayang manusia yang biasa, sama je. Sama je. Macam kita sayang anak kita dengan sayang kucing. Sayang anak, sayang kucing. Sayang anak, sayang kambing kat belakang rumah. Sama tak? Sayang kambing, kalau orang ambil, marah kita. Marah kita kalau orang ambil ayam kita, kambing kita, kan? Buah, sayang kat buah. Sama tak? Dengan sayang kat anak, tak sama. Sayang kat anak ni special lah. Kita nak bagi anak kita ni sesuatu yang baik. Dan dia amanah kita, kita kena tanggungjawab. Kucing, dia tak belajar pun tak apa. Allah tak hukum kita. Kan? Buah. Sayang buah. Buah apa? Musangking ke, kan, ataupun buah apa tu, mangga apa yang dekat tu, harum manis dekat sepakleh, kan, harum manis besar, manis, baunya wangi, manis, kan. Kita sayang. Kalau orang curi, marah kita. Kalau orang potong pokok, kita marah. Kita sayang pada pokok, kita sayang pada buah. Tapi tak sama sayang dengan anak, betul. Sayang anak, sayang dengan isteri. Sayang anak, sayang dengan suami. Sama tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disayang kepada orang yang beriman, yang ada hidayah padanya. Dan tanda Allah sayang pada kita, dibagi hidayah. Dibagi hidayah pada kita. Itu tanda Allah sayang pada kita. Dan macam mana hidayah tu nak ada pada kita? Tanda Allah sayang tadi, Allah jadikan hati kita rendah pada kebenaran Allah. Jadi kalau hati kita masih ada sifat sombong, takbur, maka maknanya kita Allah sayang, tapi belum sayang macam mana yang sepatutnya. Khususan lil mukminin ataupun lil muslim ataupun lil muslimin. Sebagaimana sayang Allah kepada orang Islam, sayang Allah kepada orang yang beriman, sayang Allah kepada orang bertakwa. Lain, dia berperingkat-peringkat. Macam kita tengok kucing, sayang kat kucing kita, bagi dia makan. Kita tengok buah-buahan, pokok-pokok kambing kat belakang rumah, dekat kebun, kita sayang dia, kita bagi makan kat dia, jaga dia, pelihara dia. Sakit, kita inject. Sakit, kita bagi vaksin kat dia. Kalau nak bagi vaksin kat kambing, tak apa lagi. Contohlah. Sebab kat sini, kan, kita sayang. Tapi sayang pada anak tak sama dengan sayang pada kambing. Sayang pada anak dengan sayang kambing. Kambing kita sembelih bagi anak makan. Gitu. Sebab itulah kita ada 3 perkara ini bisa ada pada kita. Ini asas. Yang pertama, mesti ada ikhlas dalam perbuatan kita, baru ada barakah, baru ada rahmat. Yang kedua, ada tawaduk. Setiap kali kita melakukan satu, kita mesti tawaduk, rendah diri pada Allah. Kita dah bincang tajuk tawaduk ni, kita dah bincang lepas. Yang ketiga, ialah kita mesti berfikir macam mana nak amal, macam mana nak laksanakan, macam mana nak sampaikan kepada orang lain. Baligh wa anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, kata Rasul SAW, walaupun satu ayat. Jadi kita nak sampaikan pada orang, itu adalah merupakan satu proses, satu perbuatan yang akan menyebabkan ilmu dan hidayah itu bertambah, barakah dalam diri kita. Pada hari ini, insya-Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Jangan lupa salawat dan salam. Kan? Saya tanya satu soalan kepada tuan-tuan, cuba jawab. Kita nak sayang Rasulullah dulu ke nak sayang Allah dulu? Nak sayang Rasulullah dulu ke nak sayang Allah dulu? Ramai cakap nak sayang Allah dulu, kan. Tapi sebenarnya dalam proses tarbiyah, macam mana kita nak sayang Allah kalau kita tak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena sayang Rasulullah dulu. Kita kena sayang Rasulullah sallallahu dulu. Kenapa? Sebab Rasulullah yang memperkenalkan kita dengan Allah.
Tapi bukanlah maknanya sayang pada Rasulullah kita lebihkan sayang kita berbanding sayang Rasul Allah, tidak. Tapi dalam rangka kita nak sayang kepada Allah, kita kena sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu sayang pada aku, nak sayang pada aku, nak sayang pada Allah. Kan? Fattabi'uni. Kamu ikut Rasulullah, kamu sayang Rasulullah, ikut Rasulullah. Kan? Nescaya aku akan sayang pada kamu. Yuhibbukumullah. Nescaya aku akan sayang pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, bersihkan diri kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Pengasih. Nak sebut kat sini, kan, kita nak sayang Rasulullah SAW. Dan jadi kalau kita tak sayang Rasul, kita tak boleh sayang Allah. Tak percaya, try. Nak sayang Allah je, tapi tak nak sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita takkan sampai kepada sayang kepada Allah. Dan barakahnya tidak ada. Sebab kita mendapat Islam ni pun dengan izin Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kita sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah, dengan Rasul, kita kena sayang Allah dan Rasul lebih daripada kita sayang yang lain. Yang lain, termasuk diri kita sendiri. Hukumnya wajib. Sayang Rasulullah ni, hukumnya wajib. Wajib. Bukan sunat. Sebab tu kita baca selawat, sebab tu kita ingatkan Rasulullah, Sebab tu bila kita baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir, kan? Jadi kita baca selawat tu supaya apa? Supaya kita menambahkan lagi sayang kita pada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tambah lagi. Dan bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut nama Allah dulu. Allah yang berselawat ke atas Nabi. Allah SWT tu, kita mengagungkan Allah dan kita mengagungkan, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata tak penting, sayang Rasulullah rasa tak penting. Sayang Rasulullah ni penting sangat. Kenapa? Kerana bila kita sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, barulah sempurna iman kita. Maksud sempurna iman, kita sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Baru boleh sempurna iman. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa bersama dengan sahabat-sahabat lain, kumpul-kumpul, kan, dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang kepada engkau lebih daripada segala-galanya kecuali diri aku." Ini biasalah, kan, kita sayang kepada seseorang kecuali kita lebih lagi sayang diri kita sendiri. Maka Rasulullah SAW gambarkan, sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku disayangi lebih daripada dia sayang dirinya sendiri, lebih daripada sayang yang lain-lain dan dirinya sendiri. Tak sempurna iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, fikir balik, sesungguhnya aku lebih sayang pada engkau ya Rasulullah. Maknanya kalau Rasul SAW nak buat sesuatu, dia pertahankan Rasulullah. Kalau ada orang nak bunuh Rasulullah SAW, dia guna badan dia untuk pertahankan Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa perkara, dia sanggup berkorban untuk membantu Rasulullah SAW. Dia menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Dia buat kerja dakwah, dia mentarbiah, dia berjuang membantu Rasulullah SAW. Itu tanda sayang pada Rasul. Kita pun sama juga. Kalau kita mengutamakan kerja kita lebih daripada kita mengutamakan kerja Rasulullah SAW. Apa kerja Rasulullah SAW? Ad-da'wah, da'wah ilallah. Maka kita tak sayang kepada Rasulullah SAW. Umumnya macam itu. Sebab tu hari ini susah kita nak khusyuk. Dan sebagainya. Generasi yang akan diberikan oleh Allah kepada kemenangan kepadanya adalah merupakan generasi yang boleh mengubah kehidupan. Kita dah bincang dah. Kita ni kalau nak ikut Nabi, kita kena melakukan satu sunnah yang paling besar. Apa sunnah yang paling besar? Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa kedudukan, keadaan yang buruk kepada baik, jahat kepada baik, sakit kepada sihat, lemah kepada kuat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin.
Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada kaum itu hatta sehinggalah dia mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini amalan paling besar. Kita islah diri. Inilah amalan orang yang berjaya. Di akhir zaman kita kena baiki diri kita. Kita rasa kita baik. Kalau kita rasa kita baik, kayaknya kita tak baik. Kalau kita rasa kita dah tak ada dosa, kita rasa kita dah tak ada dosa, maka sebenarnya kan kita berdosa. Cerita pasal dosa ni saya cerita malam ni sikit. Ingatkan kisah Imam Syafi'i dalam kitabnya. Jadi generasi yang berubah ini merupakan generasi yang punya perasaan zuhud di dunia. Jadi nombor satu, pada hari ini kita tengok generasi yang Allah janjikan akan menang, akan dibantu, akan ditolong di akhir zaman. Dan insya-Allah kita akan nampak malam ni, saya akan cerita detail sikit. Ialah generasi yang ada dalam hatinya perasaan zuhud. Dalam hatinya perasaan zuhud. Apakah makna zuhud tu? Ialah perasaan ingin berpaling dan mengasingkan diri daripada keseronokan dunia. Rasa nak tak mau dah dunia. Rasa tak mau dah dunia, nak berpaling daripada dunia. Itu zuhud nama dia. Jadi zuhud ni bukan fizikal, bukan kita buang TV, bukan buang harta, buang kereta, buang pangkat, tak mau semua dunia, bukan. Tapi perasaan kita berpaling daripada, berhajatkan kepada keseronokan dunia, dan mengasingkan diri kita daripada kecenderungan kepada dunia. Perasaan hati tak mau dunia, tapi fizikal masih lagi ada amanah. Bukan maknanya tak mau dunia kita buang semua sekali, tak. Maknanya tak dunia kita menjadikan segala yang ada pada kita itu sesuai dengan perasaan kita. Kita guna kat tangan. Kita tak tamak di hati. Tak tamak, tak rasa diri kita ni memerlukan kepada dunia. Hati kita tak rasa perlu dunia, hati kita rasa perlu Allah. Hati kita rasa perlu pada akhirat. Hari ini kita tak rasa perlu Allah, sebab kita rasa kita perlu dunia. Sebab tu kalau kita minta doa pun, kita minta doa untuk dapat dunia, sedangkan dunia itu satu yang akan kita tinggalkan. Kita tengok nanti. Nabi SAW telah bersabda, ini satu hadis yang sahih, mali wa dunya wa mali. Tidak bagi aku bahagian dunia dan apa juga yang ada pada diriku. Jadi Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mali wa dunya wa mali. Ini hadis sahih Imam Ahmad. Bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi aku bahagian dunia. Maksudnya Rasulullah tak mau dunia. Dari sudut hati dia tidak mau. Dan fizikalnya pun tak mau jugalah. Dia tidak berebut-kebut dah dengan dunia, dengan manusia lain. Dan wa mali, dan juga tidak ada pada diriku. Tidak juga harta pada diri aku. Harta itu ada pada aku, pada hati dia. Dan mengapa tidak? Mengapa Rasulullah SAW kata tidak? Sedangkan perasaan hubbud dunia, cinta pada dunia itu, cinta pada kesenangan yang ada dalam dunia itu, merupakan tembok yang menghalang seseorang hamba untuk bersama dengan Tuhannya di alam ini. Ma'iyatu ilahi, ma'iyatullah. Jadi sebenarnya yang ada dalam hati kita ni, yang kita sayang dunia ni, yang kita dekat dengan, kita cari-cari dunia ni, yang kita pegang dengan dunia dalam hati kita ni, maka itulah tembok yang menghalang kita untuk bersama dengan Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk kenal dengan Allah. Bila kita nak dunia, maka kita akan nampak dunia, kita tak nampak pencipta kepada dunia itu. Kita minat sangat dengan ikan, kita pun pancing ikan, ambil dapat seronok, tarik ikan, seronok dapat. Kita nampak ikan, kita tak nampak pencipta ikan. Lalailah kita semayang pun tak. Bila dapat ikan tu suka, seronok, tapi alhamdulillah pun tak. Kenapa? Kita dah melihat dunia ikan, kita tak nampak dah pencipta ikan. Jadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita mali wa dunya wa mali, tidak bagi aku bahagian harta daripada dunia ini, dan tidak juga harta bagi hidup aku ini. Maka kenapa? Kerana sekiranya perkara itu ada di dalam diri kita, hati kita ini, dia akan menjadi tembok, akan menjadi penghalang kepada kita untuk nak bersama Allah, ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Sebab tu susah sangat nak zikir. Kenapa kita susah nak zikir? Kenapa kita susah nak khusyuk? Kenapa kita susah nak ikhlas? Kenapa kita susah nak beramal dengan amalan-amalan kebaikan, keamalan hati yang baik, yang salih, yang mahmudah, yang terpuji? Kerana hati kita diikat oleh dunia. Jadi
golongan yang diberikan oleh Allah kekuatan di akhir zaman berhadapan dengan Dajjal yang akan menawarkan dunia, berhadapan dengan tentera Dajjal akan yang memaksa supaya sayang pada dunia, takut kepada kematian. Maka golongan yang ada dalam hatinya dunia tadi, maka golongan itu akan mendapat penghalang, tembok. Jadi tembok, kita bayangkan, lagi sayang kita pada dunia, lagi besar tembok tu. Mungkin tembok antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dunia tadi kan, mungkin lebih besar lagi daripada daripada tembok Cina. Mungkin lebih besar lagi daripada tembok Cina. Mungkin lebih besar lagi daripada tembok penjara yang tinggi, yang tebal, yang ada banyak lapis. Jadi kita tak perasan rupanya kita sedang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab hati kita sayang kepada dunia. Bahkan musibah yang membelenggu umat adalah tidak lain disebabkan perasaan cinta kepada dunia, keseronokan semata-mata dengan mendahulukan dunia daripada akhirat, tempat kembali. Jadi inilah musibah paling besar yang ada dalam hati kita. Musibah paling besar yang ada dalam hidup kita, apabila kita mencintai dunia dan kemudian kita cinta seronok, nak seronok dunia sahaja. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang lain, hadis yang sahih Imam Ahmad, hampir setiap satu masa bangsa-bangsa seluruh dunia yang akan datang mengurumuni kamu bagaikan mereka makan, bagaikan kamu hendak makan, mengurumuni hidangan kamu. Jadi manusia-manusia satu dunia ni kerumun kita, kerumun orang Islam, macam mana kita nak kerumun makanan, nak makan. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebab bilangan orang Islam sedikit pada hari itu?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan pada hari itu kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih yang banjir, dan Allah tidak mencampakkan dalam hati kamu melainkan penyakit wahan." Orang yang duduk pada tu masa tu kan, dia ada penyakit ni wahan ni lebih teruk daripada penyakit coronavirus, lebih teruk daripada penyakit jantung, lebih teruk daripada penyakit diabetik, lebih teruk daripada penyakit kanser. Dan apa saja penyakit yang kita rasa takut padanya iaitu penyakit al-wahan. Penyakit al-wahnu itu iaitu sehingga Allah mencabut rasa gerun terhadap kamu daripada musuh. Musuh nampak kita, oleh kerana kita cinta dunia, musuh tak rasa gerun pada kita. Kenapa? Disebabkan hubbud dunia, sayang pada dunia, wa karihatul maut, benci pada kematian. Ini ada hadis sahih yang menggambarkan kepada kita bahawa perasaan zuhud adalah salah satu sifat yang wajib kita pertingkatkan, kita pelihara, kita adakan dalam hati kita. Perasaan zuhud. Kenapa? Kerana perasaan al-wahnu itulah yang membinasakan umat Islam. Kita binasa sebab penyakit al-wahnu tu, al-wahan. Penyakit hubbud dunia, cinta dunia, sayang dunia. Apa tanda kita cinta dunia? Bila bercakap, dunia aja yang kita bincangkan. Apa masalah kamu? Masalah kita fikir masalah dunia aja. Tak ada kerja, tak ada makanan, sakit, kawan boykot. Semua masalah yang kita fikir masalah dunia. Kita tak fikir pun masalah kita nak jumpa Allah ni. Dalam keadaan hati kita ni keras, sakit. Dalam keadaan hati kita mati. Kita tak terfikir pun bagaimana kita hari tak khusyuk semayang. Allah akan hukum orang yang tak khusyuk semayang. Kita tak fikir pun kita ni buruk sangka dengan Allah. Allah bagi sesuatu, kita kritik Allah, kita komen ke Allah. Kita tak melihat masalah akhirat, kita melihat masalah dunia. Itu maknanya kita ni hubbud dunia. Bila sebut apa masalah kamu? Masalah saya sekian, semua dunia. Saya tak ada duit, miskin, saya kena buang kerja. Bukan kata itu bukan masalah, sebut sini itu masalah lah. Tetapi itulah fokus kita. Tak ada duit, tak ada makan, tak sihat, tak ada kawan-kawan, tak ada rumah yang besar, tak ada kereta yang bagus, tak ada isteri yang cantik, tak ada suami yang handsome, tidak ada harta yang banyak. Semua dunia, kita fikir dunia. Maka apabila perasaan hubbud dunia itu menguasai hati kita, maka itulah tanda kita akan dikalahkan. Dajjal datang, kita dikalahkan.
kita dikalahkan. Sebab tu hati kita nak kena apa? Nak kena sayang pada Allah, sayang pada Rasul, sayang pada akhirat, sayang pada amal soleh, sayang pada perjuangan hidup yang menuju kepada redha Allah. Hati kita kena sayang itu. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada kehidupan Rasulullah, akhlak dia, kehidupan dia terdapat contoh qudwah yang baik, hasanah. Oleh itu perasaan zuhud sangat diperlukan oleh generasi yang pada ada hari ini. Maka kita perlu mengeluarkan perasaan cintakan kepada dunia daripada jiwa-jiwa kita ini dan menjadikan slogan kehidupan kita sesuatu yang kurang dan mencukupi lebih baik daripada sesuatu yang banyak dan melimpah ruah. Jadi bagi seorang beriman, bila dia tengok dia kekurangan, maka sesuatu yang kekurangan itu dan mencukupi kekurangan, tapi cukup nak survive lah. Tidaklah bermewah-mewah sangat, tidaklah berlebihan sangat, lebih baik daripada sesuatu yang banyak-banyak dan melimpah ruah. Sesuatu yang melimpah ruah. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala, inilah yang kita nak kena gambarkan. Bagaimana pada hari ini orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang hatinya tidak ada apa, tidak ada dunia. Ketika peperangan Yarmuk, tentera Islam ada berapa? 10,000 ke berapa ribu? Sikit lah. Ataupun 12,000 gitu, lebih kurang. Ataupun 10,000, 8,000. Tentera Rom ratus ribu. Tapi Khalid bin Walid berjaya mengalahkan. Begitu juga peperangan yang lain, Islam berjaya mengalahkan. Mengalahkan apa? Mengalahkan tentera-tentera orang-orang yang tidak Islam, kafir musyrikin. Jadi bila dia tanya, macam mana kamu boleh menang? Kami pergi sana, kami pergi perang, bukan kami nak patah balik, nak hidup, nak cari dunia. Kami pergi perang nak cari akhirat. Kami pergi perang nak mati. Tak ada sound? Tak dengar? Dengar tak? Cuba komen sikit, dengar ke tak dengar? Tak dengar ke? Kita pakai jenis bising sikit tapi boleh, insyaAllah. Dengar Kalau pakai ni okey tak? Kalau pakai ni okey tak? Yang ni okey? Pakai yang ni elok ke ataupun tak pakai elok? Pakai ni elok ke tak pakai elok? Dengar Baik, kita insya-Allah kita betulkan kita punya speaker. Baik, jadi dia sebut kat sini bagaimana dia tanya, kenapa orang Islam boleh menang? Kenapa orang Islam boleh menang? Ada pakai ada bunyi bising. Okey, kita tutuplah tutup Kenapa orang Islam menang? Kan? Sebab orang Islam perang dia cari akhirat. Orang Islam menang cari akhirat. Orang bukan Islam lawan perang nak cari dunia, nak menang dunia. Jadi bila lawan orang Islam walaupun sikit ramainya kurang daripada tentera bukan Islam tapi menang. Kenapa? Sebab kami nak cari akhirat. Itu timbul perang, berperang untuk mati kan. Kami berperang untuk meninggal dunia, mati, syahid. Yang ni perang untuk hidup, sebab tu dia menang. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Dia kata, apabila kamu berperang untuk mati, maka kamu berperang untuk hidup. Tetapi bila kamu berperang untuk hidup, maka sebenarnya kamu berperang untuk mati. Terbalik kan? Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan, perasan tak? Jadi malam pagi ni kita nak kena betulkan balik. Tajuk ni cukup penting tuan. Sebab ini bersangkut penyakit kita. Sebab kalau kita tengok orang yang mati syahid kan, dia hidup. Orang yang mati
Kan? Mati sebab dunia, dia mati. Kenapa dia mati? Ni saya nak sebut ni. Kawan saya 9 orang mati syahid atas kapal. Kena tembak sebagainya. Tersenyum muka dia. Muka tersenyum. Kata Piramli mati dalam keadaan iman. Kan? Muka tersenyum, wajah bercahaya, darah keluar mengalir. Tanda syahid fi sabilillah. Kan? Syahid fi sabilillah. Jadi apabila kita melihat dia mati, mula-mula kami sedih. Tengok kawan-kawan syahid atas kapal. Mula sedih. Sedih tengok kawan mati. Kawan baik. Salah seorang cetin nama dia baik dengan saya. Seorang pakar taekwondo, badan dia besar. Dekat-dekat 2 meter juga tinggi dia. Besar badan dia. Kan? Lengan dia semua memang body dia build cantik lah. Dia naik johan taekwondo dunia. Dia kata masa dia lawan dekat Mesir, yang patutnya dia johan, tapi Allah tak izin. Dia kata dia dapat naik johan. Mati dia. Mati. Tengok wajah dia mati. Sedih. Sedih mati kawan-kawan baik kita ni. Kan? Jadi kemudian bila lama-lama tengok wajah dia tu, tengok wajah syahid ni, syuhada ni, tengok renung, perhati, tengok. Ya Allah, engkau pilih mereka, rupanya engkau tak pilih aku. Engkau pilih mereka, tak pilih aku. Kan? Kita rasa kita ni cemburu kat dia. Allah bagi kat dia mati terbaik, ahsanul khatimah. Kan? Mati yang atas jalan Allah, mati baik. Kita tak mati lagi, tak tahu macam mana kita punya penutup nanti, kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah bagi husnul khatimah kan, mudah-mudahan. Tapi kita tak tahu. Yang kawan kita syahid ni dah tahu dah. Ada seorang kan, Ahmad Saleh. Saleh nama dia. Kan? Dan orang Palestin tapi tinggal di Syria. Dia nak naik kapal, tak lepas naik kapal. Allah tak izin. Macam sebab dia orang Palestin, kita tak nak bawa naik kapal, nanti takut fitnah. Kata ni orang Palestin nak berjihad nak apa, tak, kita tak bawa orang Palestin yang dia tak bawa lah, dia lah tak bawa. Menangis dia, tak lepas naik kapal Mavi, memarah. Tiba-tiba Allah izin perang di Syria. Perang kat Syria. Perang kat Syria, dia pertahankan kampung dia daripada Syiah yang membunuh. Syiah tembak bunuh. Tentera ISIS ni. ISIS dengan Syiah dia gabung. Dia tembak, dia bunuh. Kan? Dia pertahankan kampung dia. Allah izin syahid. Terbunuh dia. Dia pertahankan kampung, terbunuh. Kawan saya ambil gambar dia masa dia meninggal tu. Ambil gambar, sempat ambil gambar dia lah. Ambil gambar dia. Wajah tersenyum. Tersenyum puas. Tersenyum puas. Saya tengok ni, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Kan? Kita sebut semua kepada Allah. Kan? Kenapa? Jealous. Sama kita dengan dia. Saya masa buat misi di Syria dulu sebelum perang. Sebelum perang kita ada misi banyak bantu pelarian Palestin. Seorang-seorang dia pun sama. Dia pun tolong. Dia bawa kita sama-sama. Kan? Sekarang dia dah pergi dulu dalam keadaan dah syahid. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita mati ni, kalau kita mati atas jalan Allah, mati Allah terima sebagai syahid pada jalannya. Mati syahid tak semesti perang. Tak semesti perang. Kan? Banyak mati syahid ni. Kan? Contohnya kita dakwah mati syahid juga. Kita buat benda-benda nak membantu agama Allah ni, syahid juga mati. Walaupun kita tak berperang, tak semesti perang. Kan? Allah bagi kita, Allah terima mati syahid kita ni. Maka dalam kubur, kita hidup lebih selesa daripada atas luar kubur. Di alam dunia, dalam barzah. Allah dah bagi dah sebahagian daripada taman-taman syurga dia. Taman-taman syurga Allah bagi dah hidup. Sebab tu jangan kamu sangka mereka yang mati syahid itu, para syuhada itu adalah mati. Sebenarnya mereka hidup. Allah bagi rezeki pada dia. Ada satu cerita berlaku di Gaza. Kan? Seorang anak pemuda. Dia dibunuh, dia tembak. Dia bertahankan Gaza, dia ditembak oleh Israel. Dia matilah syahid. Jadi dia wasiat apa? Dia kata dia nak ditanamkan sama dengan ayah dia. Ayah dia dah syahid lebih kurang 5 tahun, 6 tahun yang lepas. 5 tahun, 6 tahun yang lepas ayah dia syahid. Dah ditanamlah. Digali semula kubur ayah dia. Sebab wasiat dia nak tanam sama dengan ayah dia. Nak duduk sama dengan ayah dia. Dia sayang ke ayah dia. Dia sambung perjuangan ayahnya. Dia mati syahid macam mana ayah dia. Gali-gali kubur ayah dia tu kat dalam kubur tu macam baru tanam hari ni.
macam baru mati. Darah masih mengalir. Dah 5 tahun, 6 tahun duduk dalam kubur. Darah masih mengalir. Wajah tersenyum. Tidak dimakan oleh cacing. Tak reput. Tak bau busuk. Tuan-tuan, orang syahid di Gaza ni, bau dia wangi. Ada sekali tu, tengah perang-perang ni, tiba-tiba masuk sekumpulan orang, satu hospital bau wangi. Bila tanya, tu apa dia, bau apa tu? Bau apa tu? Wangi, kamu spray perfume ke apa ke? Hospital jadi wangi. Satu hospital. Rupanya mereka bawa masuk cebisan-cebisan daging para syuhada. Kena bom ni, terabur, cebisan. Dia bawa masuk, kakinya lah apa, dia bawa masuk dalam hospital. Nak masuk ke tempat simpan mayat lah. Masuk dalam hospital tu, satu hospital wangi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebenarnya orang yang mati dalam keadaan Allah redha, terutamanya dalam keadaan mereka mempertahankan agama dia, mempertahankan diri dia, mati dalam keadaan syahid fisabilillah, termasuklah orang beriman. Orang beriman yang beramal, mati dalam keadaan beriman pada Allah, dia syahid fisabilillah. Maka Allah SWT akan memberikan kehidupan dalam kubur tu, hidup dalam kubur tu. Macam mana darah mayat si bapa tadi, dah 5 tahun, 6 tahun dalam kubur, masih mengalir, darahnya masih basah, wajahnya bersih macam baru meninggal dunia, tersenyum. Tentulah Allah bagi rezeki pada dia. Tentu Allah bagi rezeki pada dia. Dan anak dia tadi tu ditanam di satu lubang dengan ayah ditanam sebelah. Banyak anak ayah ditanam satu kubur. Itu wasiat anak dia. Kalau aku syahid, kalau aku mati, kau tolong tanam aku dalam satu kubur dengan ayah aku. Aku nak sama dengan ayah aku. Tak nak jiran, satu liang, satu rumah. Dan ketika dia tengok, Allahu Akbar, bapaknya tu masih seolah-olah baru mati, baru meninggal dunia. Anak dia ditanam sebelah, menangis kalau, ya Allah, janji Allah, janji Allah. Orang yang mati kerana Allah, kerana akhirat, Allah bagi hidup. Ketika dia mati, dia hidup. Tetapi orang yang cari dunia, hidup bersama dunia, gelap fikiran dia, gelap hati dia bersama dunia, maka ketika mati, dia akan dilanyak, dia akan dipenyek, dia akan digigit, dia akan diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum masuk neraka lagi. Di dunia pun dah, di alam barzah pun dia dah diazab. Jadi jangan mati, tapi hidup. Macam mana kita nak hidup? Maka kita kena hidup bersama Allah, bersama akhirat. Jangan ada dalam hati kita ni ad-dunia. Ini paling susah, tuan-tuan. Ini paling susah ni. Dan musibah yang menyebabkan umat Islam hari ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada kemenangan. Al-wahnu. Maka seseorang itu seharusnya tidak membenarkan dirinya dengan berfikir terlalu banyak tentang harta dan wang semata-mata. Jadi jangan kita risau kita tak ada duit. Jangan kita risau kita tak ada harta. Kalau Allah bagi harta, Allah bagi duit, Allah bagi kekuatan, kan, sedikit kemewahan, kekayaan, kita gunakan untuk jalan Allah, jalan akhirat. Bantu sahabat-sahabat kita, perjuangan yang ada, bantu saudara kita. Pastikan kita menunaikan hak-hak mereka, nafkah, zakat, bayar semua, sedekah lagi, infak. Bila kita infak, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut kat sini, jangan risau kalau kita tidak ada harta, tak ada wang, tak ada makanan. Macam mana ni nak great reset? Macam mana ni nak tukar? Ekonomi dia nak kontrol, askar ada kesihatan dia nak kontrol, semua dia nak kontrol. Macam mana ni? Kita memandang kepada kehilangan dunia tadi, kita bimbang, sedangkan dunia itu adalah ujian pada kita. Jangan bimbang kalau kehilangan dunia dalam hati kita. Tapi bukan maknanya kita tak cari, tak bekerja, bukan maknanya kita tak payah bekerja, bukan. Bekerja macam biasa. Dunia ni ladang. Tempat kita bekerja. Kita kerja, kita buat, berniaga, sungguh-sungguh berniaga sampai dapat duit banyak. Tapi duit banyak bukan ada dalam hati kita. Duit banyak di tangan kita. Kita manfaatkan, kita infak, kita bayar zakat dulu. Bila dah bayar zakat, kita infak pula. Kita tengok saudara kita, mak ayah kita, saudara kita yang miskin-miskin, tolong. Korban, apalagi kita infak fi sabilillah.
Jadi kita lihat bagaimana pada hari ini, hari ini kita berfikir masalah banyak tentang harta kita tak ada dan sebagainya. Apa ni aku kena buang kerja? Kena buang kerja. Tak apa kena buang kerja. Allah izin. Jangan komplain. Yang penting redha, tenang dan kemudian minta ke Allah, ya Allah, Engkau dah cabut kerja ni daripada aku. Berilah bantuan pada aku, ya Allah. Jangan mintakan kerjaan, berim. Maka berim apa nama sekarang ni? Cara hidup ke? Prihatin. Walaupun kalau kerajaan bagi, kita ambil lah tu duit kita, hak kita. Tapi tak payah minta-minta dengan makhluk. Jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Ya Allah, aku dah tak ada kerja ni, ya Allah. Aku tahu Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Berilah petunjuk pada aku. Baca doa, minta ke Allah. Minta, boleh minta. Minta ke Allah, Allah akan bagi. Allah nak uji kita bila kita lemah sebab ada masalah. Tak kira masalah apa. Ada orang masalah harta, ada orang masalah anak-anak. Anak-anaknya masalah, ada orang masalah keluarganya, ada orang masalah kawan-kawannya. Macam-macam masalah kan. Nombor satu, Allah nak uji. Bila Allah bagi masalah, kita ni cakap dengan siapa? Mengadu dengan siapa? Minta dengan siapa? Mula-mula kita cuba selesai dulu. Kita rasa kita pandai. Tak boleh selesai, maka kita cari orang-orang yang sekitar kita boleh bantu. Tak boleh bantu juga. Dan kita cari orang yang pakar second counselling lah, pakar ekonomi lah. Kalau masalah ekonomi, pakar ekonomi. Masalah kesihatan, pakar kesihatan. Sebagainya, cari pakar-pakar. Tak boleh juga, tak sembuh juga, tak selesai masalah. Baru kita cari Allah. Ya Allah, aku dah buat, ya Allah, ya Allah. Betul ke salah? Mula-mula kita kena cari Allah dulu. Cari Allah dulu. Sebab Allah yang bagi penyelesaian bagi kita. Ada masalah anak-anak. Nombor satu, bangun malam, bertaubat pada Allah, menyesal kesalahan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, kan? Kemudian minta ampun pada Allah. Lepas tu kita barulah kita minta, ya Allah, mungkin sebab masalah anak-anak aku, masalah keluarga aku, masalah kesihatan, masalah kerjaan dan sebagainya, itu sebab dosa aku, ya Allah, aku redha, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk sabar, ya Allah. Minta sabar dulu. Sebab Allah perintah pada kita kan, ista'inu bis sabri was salat. Kan, kamu mintalah dengan sabar dan solat. Jadi kita minta, bila solat tu minta sabar. Kemudian lepas tu baru minta penyelesaian. Ya Allah, macam mana aku nak selesaikan masalah ni, ya Allah. Aku lemah, aku ni hamba saja. Aku ni fakir, aku ni jahil, aku ni banyak dosa. Ya Allah, kalau kau bagi aku masalah, aku tahu aku layak untuk terima masalah itu. Engkau lah yang maha bijaksana, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha adil, ya Allah. Tapi aku mohon belas ihsan-Mu. Minta rahmat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Razzaq Zul Quwatil Matin, urzuqni rizqan halalan tayyibah wasi'ah. Minta. Ya Allah, Ya Razzaq, yang wahai pemberi rezeki, wahai yang maha kuat, yang maha tetap, yang maha hebat, Zul Quwatil Matin, yang maha kuat, yang tetap, yang perkasa, semua ada kat situ. Urzuqni, berilah aku rezeki, ya Allah, rizqan halalan tayyibah, rezeki yang halal dan tayyib, yang baik, wasi'ah, yang banyak. Wa anta khairur raziqin, kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Minta ke Allah. Jangan minta kat manusia. Jangan tanya kat orang lagi, tanya kat Allah dulu. Allah bagi masalah supaya kita patah balik pada dia. Jadi kita terlupa. Kita ingat kita lah masalah tu, kawan-kawan kita yang bagi, pekerjaan kita yang bagi, kawan masalah tu masalah sakit, virus yang bagi. Dah Allah yang bagi. Ini betapa jauhnya hati kita daripada Allah. Sebab kita rasa semua tu sangkut paut dengan dunia sahaja. Maka sebab itulah kita jangan terlalu sangat hati kita bimbang, harta kita kurang, wang kita kurang, pekerjaan kita hilang, penyakit kita kuat tidak sembuh-sembuh. Apa yang ia perlukan, apa yang kita perlukan ialah memandang harta tersebut bahawa hakikatnya ia adalah wasilah untuk melengkapkan keperluan hajat. Jadi sebenarnya harta itu adalah satu jalan yang Allah beri untuk kita memenuhi keperluan-keperluan keluarga kita, hajat asasi keluarga kita,
untuk kita hidup tanpa memerlu minta-minta kat orang. Jadi jangan kita bimbang sangat. Tak ada tu kan. Contoh hari ni kita bimbang sangat, ni besok nak lari kat mana ni, besok vaksin. Vaksin tak dipaksa. InsyaAllah hari Khamis malam, kalau tak ada haral melintang, saya akan buat satu sesi berkenaan masalah pandemik. Zoom, bukan FB. Zoom ni supaya kita boleh bincang. So kita akan bincang masalah pandemik. Saya akan tunjukkan sedikit tentang pandemik COVID-19 ni secara khusus. Data-data yang saya kumpulkan bersama kawan-kawan yang ada, dengan kerjasama ramailah doktor-doktor, profesor yang ada. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan puan data-data tersebut. Dan kemudian daripada data tersebut, kita mudah-mudahan kita dapat faham, dan kemudian kita bincang macam mana kita nak hadapi. Contohnya masalah vaksin. Ada orang kata tak nak vaksin. Sekarang ni vaksin ni tidak diwajibkan lagi. Setakat ni harus. Maka kita ambil peluang sementara harus ni, kita ambil peluang. Macam mana nak buat sementara harus ni? Jadi kita akan bincang Khamis malam insya-Allah. Zoom. Ini boleh masuk. Siapa cepat dapatlah. Tempat hanya ada 480 tempat saja. Kalau kita lambat, kita tak dapatlah. Baik, sampaikan kepada yang lain. Jadi sememangnya jilul tamkin, generasi yang akan diberikan kemenangan, mempunyai keinginan dan cita-cita yang tersendiri. Jadi sebenarnya orang yang diberikan kebangkitan ni, yang beri kekuatan ni, dia bukanlah orang yang dia sama macam manusia lain. Tak sama. Dia ada keinginan sendiri, cita-cita sendiri, berupa, adakah cita-cita mereka itu, aspirasi mereka itu berupa kedudukan, pangkat, darjat, ataupun sebidang tanah untuk waris mereka, ataupun menyimpan simpanan emas di bank, ataupun di mana-mana. Adakah hajat orang nak menang ni? Mereka yang nak menang, diberikan kemenangan oleh Allah di akhir zaman ni, adakah keinginan mereka tu, memang mereka ada keinginan, tapi adakah keinginan mereka, cita-cita mereka itu nak merupakan kedudukan, nak dapat pangkat, nak dapat jawatan, nak dapat darjat, dapat darjat, tanah, sebidang tanah dan sebagainya? Tidak. Lan, tidak sekali-kali. Semua cita-cita yang bersifat duniawi langsung tidak memberi nilai kepada mereka. Semua cita-cita duniawi ini tidak bernilai pada generasi jilul mau'ud, generasi yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan itu. Tak bernilai pada mereka. Pada hati mereka tidak bernilai. Bahkan langsung tidak dimanfaatkan masa hadapan mereka. Hakiki. Maknanya dia nampak apa yang ada ni ke akhirat nanti besok, tak ada dah, habis. Tak ada apa, tak bermanfaat. Oleh itu keinginan mereka hanya mahu berada dalam redha Allah. Hajat hati ni hanya nak redha Allah, hanya nak mendapat redha Allah, rahmat Allah, mudah-mudahan dapat masuk Jannatul Firdaus yang paling tinggi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan mereka. Maka sebab itulah, dengan keinginan itu, maka segala yang ada pada dia, apa yang ada pada dia, dia manfaatkan untuk redha Allah. Bukan kata buang, bukan kata tak payah bekerja, tak. Dia bekerja, dia ada pangkat, dia manfaatkan pangkat tu untuk dapat redha Allah. Dia buat sungguh-sungguh. Dia tidak ada corruption, tidak ada rasuah, buat benda yang Allah suruh, yang syarak. Dia buat betul-betul. Dia tolong Islam, tolong agama Allah. Ni tuan-tuan, kita memerlukan beberapa tenaga dan bantuan sama-sama kita ni. Kita fikir-fikir sama-sama, kemudian kita tolong-menolong untuk mendapatkan redha Allah. Ini jilul mau'ud. Dia tak fikir dah nak tinggal kat dunia. Memang dunia dia tinggal, tapi hati dia tidak ada dunia. Cuma tangan dia pegang tanah, pegang harta, pegang pangkat, pegang tangan dimanfaatkan untuk mendapatkan redha Allah. Ini kita kena rasa. Selagi kita tak rasa benda ni, di samping itu apa dia? Di samping nak dapat redha Allah tadi, Jannatul Firdaus, mana digunakan semua yang ada depan ni untuk mendapat redha Allah, mendapat akhirat tadi. Maka dia kata keinginan mereka, hajat mereka kat dunia ni ialah syahid fi sabilillah. Mati ni, mati syahid. Semua orang mati. Mati sakit tak? Sakit. Semua orang mati dan semua orang sakit. Mati belaka. Tapi orang yang jilul mau'ud, generasi yang dijanjikan tadi, hajat mereka nak syahid pada jalan Allah.
Syahid tak seperti perang. Kalau syahid ni perang aja, sikitlah mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berhajat kepada syahid, ya Allah, kalaulah Engkau izin aku mati, matikanlah aku pada jalan-Mu, ya Allah. Kemudian dia berkata, menjadikan roh mereka terbang bersama-sama dengan burung-burung hijau dalam syurga. Orang yang mati syahid ni, dia hidup dalam syurga. Orang lain tak masuk syurga lagi, duduk alam barzah. Orang lain duduk dalam kubur, alam barzah. Orang yang syahid, dia terus masuk syurga. Terus masuk syurga. Allah bagi kepada dia nikmat hidup dalam syurga. Sebagaimana hadis sahih yang digambarkan Rasulullah SAW, mereka hidup seperti burung hijau yang terbang dalam syurga. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan tak nak ke mati hidup? Bukan mati itu mati. Mati itu mati. Bila mati itu kita kena lanyak dengan malaikat azab kubur. Dia lanyak kita, dia pijak kita, dia penyekkan kita, dia sengat kita, dia gigit kita sepanjang sampai kiamat. Orang yang tak sembahyang, Nabi gambarkan, siapa yang tak sembahyang, tak jaga sembahyang, dalam kubur dia akan ada ular berkepala 9. Dengan bisanya, dengan belitannya, habis patah-patah tulang, dibayangkan Rasulullah. Kemudian dia patuk 9 kepala dia. Ini hadis Nabi. Di alam barzah. Di alam barzah pun dah diseksa. Dihempitlah, dibakarlah, diketuk sampai 7 petala bumi jatuh ke bawah, dinaikkan balik. Kan? Siapa yang tak mahu syahid fisabilillah? Tuan-tuan, orang yang zuhud, hati dia sentiasa bersama dengan Allah akhirat. Jadi hari ni, kalau kita dijadualkan mati hari ni, tuan-tuan, tadi tu sebut jadualkan vaksin, bila nak ambil vaksin. Katalah kita sebenarnya dah ada dah dalam siri kita ni, dalam perjalanan hidup kita ni ada dah saat kita akan mati. Kita sedang menunggu saat dan waktu sahaja bila nak mati. Mungkin malam ni, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Mungkin ketika di pejabat, mungkin ketika di rumah. Mungkin dalam bilik air yang kita baru renovasi, kita renovate bilik air cantik, hebat. Tiba-tiba baru pertama kali nak mandi, nak guna bilik air, jatuh Allah izin, terhentak kepala kita dekat bowl yang emas yang kita buat tu, boom, terhentak, meninggal dunia. Itulah saat mati kita dalam bilik air. Kita tak tahu, mungkin mati kita aksiden, kereta yang kita sayang, kita beli mahal-mahal, kita basuh tiap hari, kita jaga berkilat jangan sampai bercalar. Tiba-tiba kereta tu yang bunuh kita. Kita tak tahu, kereta tu yang bunuh kita. Tak macam mana tiba-tiba brake tak function, accelerate je, boleh melaju, tapi brake tak ada, tarik handbrake pun tak ada, brake habis, kereta bunuh kita, mati kita dengan aksiden. Kereta yang kita sayang, tiap-tiap hari basuh, tiap-tiap hari kita kilat-kilatkan. Rumah kita yang paling mahal, 1 juta, 2 juta, berapa ratus ribu kita beli. Rumah idaman kita buat renovasi, buat dekorasi semua sekali. Tiba-tiba rumah tu bunuh kita. Kenapa rumah bunuh kita? Tiba-tiba terbakar, short circuit, terbakar satu rumah. Kita nak keluar tak boleh, grill tak jumpa kunci, terperangkap dalam rumah. Bomba pun datang lambat, tak boleh nak buka. Orang kampung cuma tengok saja. Kita mati dalam rumah. Rumah bunuh kita. Rumah yang kita sayang bunuh kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita akan mati. Cara mati macam mana, bila mati, di mana kita tak tahu. Wallahu a'lam, tapi kita pasti akan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila sampai waktu ajal mereka, pasti tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, tidak akan dicepatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, jadi pilihlah kita nak mati macam mana. Kita kena betul niat kita. Ya Allah, andainya aku mati, maka matikan aku syahid fisabilillah. Maka macam mana nak mati syahid fisabilillah? Kita bermula dengan membuang dunia yang ada dalam hati kita. Dunia yang ada dalam hati kita, kita kena buang sikit, buang. Akhirnya kita dah tak cinta dunia, kita cinta Allah sahaja. Cinta Allah sahaja, cinta hari akhirat sahaja. Maka pada ketika itu, insya-Allah,
mati dalam iman, mati dalam keadaan kita syahid fi sabilillah. Jadi tak takutlah. Kita betulkan niatnya, betulkan niat, bertaubat, menyesal. InsyaAllah Allah bagi. Tuan-tuan, kita diberi peluang bincang-bincang tajuk ni kan. Tajuk ni merupakan daripada Allah, bukan saya yang cakap ni. Saya nak bagi sampai ni pun saya minta ke Allah juga. Ya Allah, apalah tajuk yang sesuai, perkara yang sesuai, berilah pada kami sesuatu ilmu yang boleh membina kami. Minta ke Allah, Allah bagi. It's not from me, it's from Allah. Maka ni satu peringatan. Maka sifat orang yang beri kemenangan ialah zuhud fid dunia. Kita dah bincang sikit, insya-Allah kita akan sambung lagi. Dia ada lagi ni, ada banyak lagi. Perkara-perkara yang kita nak kena faham tentang bagaimana mahu kita nak menjadi zuhud di dunia ini, sehingga akan membawa kepada kekuatan, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan sambung esok. Sekiranya Allah izin, kita akan cuba mendalami, menghayati makna ni insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan, mudah-mudahan tanpa ada pakai itu, sebab Allah izin yang tu ada dekat kereta, saya nak keluar tak sempat dah. Dia takes time lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pada kita untuk menghayati dan mengamali 3 perkara saya sebut tadi tuan-tuan. Macam mana hidayah nak singgah kat kita? Pertama, kena ikhlas. Kita kena sentiasa ikhlaskan hati kita, niatkan Allah. Yang kedua, kena tawadhu', rendahkan hati kita pada Allah, rendahkan hati kita pada peringatan, pada kebenaran Allah. Yang ketiga, kita fikir macam mana nak lakukan, nak amal, dan macam mana nak sampaikan. Jadi bila kita buat 3 perkara ni, insya-Allah hidayah Allah akan kekal pada kita. Insya-Allah. Itu barakah. Barakah yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita berpeluang untuk meneruskan kehidupan kita ni, kita sentiasalah banyakkan taubat, menyesal dan kita minta ampun. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tak kira dosa kita macam mana pun, kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Kalau kita syirikkan Allah, kita pernah mensyirikkan Allah, kita minta ampun ke Allah, Allah ampunkan. Yang bahaya apa tuan-tuan? Mati datang sebelum kita minta ampun, sebelum kita bertaubat. Mati sampai dulu, ajal sampai dulu. Yang itu masalah. Yang itulah yang akan diazab. Kita minta ampun tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Jadi bila kita mati, mudah-mudahan Allah dah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan kita bersih. Bersih, orang yang keluar bersih daripada dunia ni, tuan-tuan, Allah rahmati dia dengan kebaikan. Tak ada azab, tak ada azab. Bila dia dah diampunkan oleh Allah, dengan dosa dengan orang lain pun diampunkan, semua tak ada apa, Allah tak bagi azab kat dia tuan-tuan. Sebab Allah SWT mencintai orang yang bertaubat. Bertaubat insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها نشاط في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, malam ni ada insya-Allah, doakan semuanya yang elok. Pukul 9.30 sampaikan kepada lain kalau boleh. Kuliah kita pagi ni pun tolong sebar-sebarkan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi barakah dan rahmat kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.